Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan 1442 Hijrah. Semoga kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kesyukuran dan keberkatan dan didoakan agar ibadah kita dapat dilakukan sebaiknya. Kediaman siapa yang Mira singgah pada hujung minggu ini? Terletak di puncak alam, hiasan dekorasi kediaman ini adalah ilham dan idea daripada pemiliknya sendiri. Mungkin juga dekorasi ini dapat memberi idea kepada anda penonton Setia Nona untuk menghiasi rumah anda menjelang Syawal nanti. Jom kita berkenalan dengan pemiliknya. Di sebalik jenamahannya, fashion dengan gaya ringkas dan moden tetap menampilkan sisi feminin dan elegan seorang wanita. Hanya punya tema ialah hanya untuk wanita dari wanita. Pada lewat usia 60-an, wanita hebat ini sudah mengecapi pelbagai kejayaan di dalam kerjaya seni bina yang diceburi. Aspirasi dirinya wajar dicontohi. Destinasi rileks sekejap dengan penginapan yang unik. Selain itu, Zoo Mini dijadikan aktiviti riadah yang sesuai untuk seisi keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Cik. Apa khabar? Alhamdulillah, Mira sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa masuk rumah kami. Jom kita. Inilah dia kediaman yang Mira maksudkan. Bersama Mira sekarang adalah pemilik kediaman sendiri iaitu Encik Fadli dan Puan Intan. Berkonsepkan moden minimalis. Mira nak tahu, penonton Setia Nona pun nak tahu kenapa warna biru menjadi pilihan. Okey, sebab kita actually nak ketenangan dan kelembutan sebenarnya. So Mira sendiri macam mana rasa masa masuk rumah tadi? Tenang, sangat tenang warna biru. So itulah sebenarnya kita nak ketenangan. Ketenangan dan kelembutan warna biru. Mungkin juga warna biru adalah kesukaan Puan Intan dan juga Encik Fadli? Yes, betul. Warna biru, kami suka warna biru. Okey. Jadi selain daripada itu, bagaimana pula dengan pemilihan perabot, barang-barang dekorasi di sini? Kat mana Puan Intan dan Encik Fadli dapatkan? Perabot actually kebanyakannya semua daripada Ain Finishing sebab kita memang nak Chesterfield yang macam ni. Puan Intan dan juga Encik Fadli, berapa lama agaknya ambil masa untuk lengkapkan dekorasi seluruh kediaman? Okay, kalau ikut masa tu, dia tak ada time frame. So, kita mula pindah ke rumah ni pada 2015. So, bermula daripada situ, kita tengok ada keperluan ataupun ada kawan-kawan kita yang advise ada warna biru sebab dia tahu kita suka warna biru dan kita akan beli mengikut keperluan. Mengikut keperluan. Dalam masa yang sama, dia orang pun ada belikan untuk kita orang juga sebab dia tahu kita suka biru. Kalau tahu warna biru je, mesti belikan. Ya, macam betul. tu. Biru Okey. sinonim dengan kita orang Ya sebenarnya. ke? Okey, baiklah. Terima kasih Encik Fadli, Puan Intan. Sama. Kalau Encik Fadli dan Puan Intan ada cita rasa tersendiri, Mereka Fashion ini juga mempunyai cita rasa tersendiri dalam menghasilkan koleksi yang elegan dan menepati pilihan masa kini. Jom kita saksikan segmen Trend. Bukan mudah untuk mencipta nama. Lebih-lebih lagi, perlu bersaing dengan fashion tempatan yang sedia ada. Ditubuhkan sejak tahun 2018 lagi, jenamahannya semakin dikenali ramai dengan koleksi yang moden dan terkini. Pengasasnya Vin Ditan tidak menyangka perniagaan pertamanya ini memberi impak besar di dalam industri fashion. Hanya dipertubuhkan masa saya di Kedah. Jadi 2 years hanya di Kedah. Jadi hanya punya warehouse memang di Kedah, office hanya di Kuala Lumpur. Hanya punya tema ialah hanya untuk wanita dari wanita. Jadi hanya it's about very empowering, women empowerment. Jadi kita punya koleksi semua memang women empowering. Kita ada koleksi untuk women, kita ada koleksi untuk nursing friendly, untuk ready to wear, selesa. Jadi koleksi kita orang memang taklah macam fancy sangat. We're more like a brand, ready to wear indie brand. 2 tahun sejak kebelakangan ini, banyak perniagaan yang terjejas akibat penularan COVID-19, termasuklah industri fashion negara. Ekoran daripada itu hanya turut tidak ketinggalan menghasilkan pelitup muka campuran fabrik berkualiti seperti kapas dan polyester. Koleksi hanya kita fokus into versatility. Jadi kita ada sweater, kita ada top and bottom. Kita punya materials are very quality. We use about mostly linen. We use 100% linen. Kita guna polyester ada juga, full cotton ada juga. So we try to be very cautious about the materials that we use. So macam linen, why do we use linen? Sebab it has a very long life. So linen punya baju selalunya boleh tahan lama.
Idea untuk menghasilkan upcycle collection tercetus apabila pengasasnya melihat sendiri sejumlah rekaan lama yang tidak terjual. Koleksi ini direka khas untuk memperbaharui rekaan yang sedia ada bersama potongan dan perincian manik yang berbeza. Mengenali kepribadian ibu kepada seorang cahaya mata ini, dia tidak pernah berputus asa untuk mencuba sesuatu yang baru. Malah, rakan-rakan industri sering menjadi rujukan utama bagi setiap keluaran Hanya. Hari ini kita orang di Ulu Langat shoot koleksi Hari Raya kita orang. Jangan masuk je. Hai, saya Jaja and we are Hanya Girls. Ini salah satu set Hari Raya kita orang. Tahun ini kita ada special kolaborasi dengan designer Fuzana Muqtaza. Tak sabar nak tunjukkan koleksi kita orang. Jom. Perkenalkan, Fuzana. Hai. Kita dua dari Kedah tau. Kami daripada orang Kedah. Oh, ada slang Kedah. Ada slang sikit Ada lah slang kan. Kedah. Kita boleh berkolaborasi. Okay, So tahun ini kita orang punya konsep name is Lucid Dream. Jadi kita orang punya fabric sangat ringan, sangat like berkilat sikit. yeah, relax tapi at the same time ada glam sikit kan. So something yang very dreamy. Macam baju Yeah, Jaja. Sangat selesa tapi kita ada macam detailing yang very mewah jugalah. Yeah. So ini one of the salah satu yang koleksi eksklusif juga. Kolaborasi bersama rakan baiknya yang juga aktif di dalam dunia fashion, Fuzana Muqtaza. Kedua-duanya gemar pada sebuah rekaan yang menampilkan sisi feminin dan elegan seorang wanita. Gabungan idea hebat ini memberikan nafas baru di dalam setiap koleksi Lebaran 2021. Since kita berkedah, kita buat baju kurung Kedah satu. And then baju kurung Kedah ni kita twist sikit with the design seperti. So this baju untuk macam like for breastfeeding ke, so anything you nak cover, anything Senang. you can just, this is like the best and to go punya baju. Selesa juga. And ada macam like some detailings at the sleeve, so memang best lah. So for this collection, kita ada macam banyak range design. Daripada segi colour, kita ada from pastel to something bold. And then from the design pula, kita ada something loose and comfortable to something yang macam more like glam. And then kita ada from high neck to draping. Dan loose practical, nursing So, friendly. Ya, nursing friendly. Raya, Ya. tetap raya, glamour kena glamour juga, pakai cantik-cantik. Betul? Ya, because Glamour kita tetap kena ada. pakai dah siap. Dah siap. Senang. Terus cantik. Dengan mengekalkan identiti Hanya yang ringkas, koleksinya lebih praktikal untuk digayakan oleh ibu-ibu moden masa kini. Me and Fuzana we're new moms, so we want to create a collection that is macam practical, selesa tapi nampak luxe sebab Fuzana has couture punya background. So colour Jaja yang pilih, something casual, something And the luxe, material tu pun something kita ambil yang very practical. yang macam like shining, yang Betul? macam like Kita as you tak can see, nampak the orang material- lagi pakai material ni Yeah. sebab material yang baru dah market. Tidak meletakkan harapan tinggi, namun dia mengimpikan sesuatu yang lebih baik. So this year I harapkan Hanya akan stabilize lagi and kita akan bekerjasama dengan banyak lagi wanita dan community service. We want to help more people. We want to have like programs that we can help like young women. Jadi kita nak macam pay more attention to the community because we don't have like a global wish yet because we know it's a bit unrealistic at the moment. So kita nak fokus local dulu. Sejarah fashion sangat kaya dengan perubahan trend daripada masa ke semasa. Seperti pemain industri fashion yang lain, Vin Ditan berharap agar setiap rekaan Hanya akan sentiasa mendapat sokongan. Suatu hari nanti, dia mampu melakar jenama ini ke peringkat antarabangsa. Hai semua, ni Chef Brian datang sebab nak meriahkan bulan bermakna ini bersama Kimball. Kita nak kongsikan dengan anda semua resipi yang sedap-sedap dan mudah-mudah. Moga-moga anda boleh manfaatkan untuk berbuka dan juga untuk bersahur. Hari ini kita mulakan dengan resipi yang pertama iaitu pasta murtabak yang menggunakan produk-produk daripada Kimball yang cukup versatile dan cukup #confirm gaya Malaysia ya. So kita akan olahkan dia untuk menjadi sesuatu yang cukup menarik dan produk
produk daripada Kimball ni bukan sahaja digunakan di restoran, bahkan anda boleh gunakan hari-hari kat rumah juga. Sebelum kita mula untuk memasak, kita nak ingatkan kepada anda semua, ada lebih lagi resipi yang anda boleh jumpa di Instagram Kimball. Okey, sekarang ni kita nak buat inti dia. Senang sahaja. Semua resipi yang kita kongsikan, semuanya senang ya. Apa yang tak senangnya, lepas itu kita masukkan sedikit minyak. Lepas tu kita akan masukkan bawang. Alright. So yang ini kita masukkan, kita tumis sahaja. Okey, so yang ini kita tumiskan dia sehingga dia cukup lembut dan kita masukkan ayam cincang. Kita perlukan mayonnaise Kimball. Kita letakkan lebih kurang 4 sudu. Kita akan menggunakan juga kita punya sos spaghetti cendawan Kimball. So yang sudu ni kita dah guna, kita gunakan sudu yang lain. Okey, so kita letakkan lebih kurang 7 to 8 telur. Kita akan pukulkan dia sehingga dia menjadi seperti. Lepas itu, kita akan letak sini. Kita masukkan kita punya pasta spiral Kimball yang dah masak dah. Okey, kita masukkan kat sini. Right. And then also kita punya campuran ayam yang telah dimasak. Kita gaulkan saja. Okey, bila dah gaul mesra macam ni, pastikan mesra, jangan tak mesra. Okey, kita akan masukkan dalam loyang. Yang mana anda boleh gunakan loyang macam ini, yang spring form. Kita masukkan yang inti dia dulu, yang pejal dulu. Okey, barulah kita masukkan kita punya inti cecair dia. So kita akan masukkan dalam oven lebih kurang 15 to 20 minit, 150 darjah Celsius. Pastikan ketupat tu dah dipanaskan. Ni dia hasil kita, murtabak pasta. Yang kita kena hiaskan dia, bagi warna dia cantik sikit, naik sikit selera kita, tengok pun sedap, bau pun mengancam. Okey, so kita hias macam tu, simple je tapi memang menyelerakan. Sebelum kita nak makan, Chef Brian nak ingatkan kepada anda semua untuk check out eBazaar Kimball di Instagram mereka dan juga untuk dapatkan lebih lagi resipi yang enak di kimball.com.my. Daripada saya, Chef Brian dan juga Kimball, selamat berpuasa. Jom kita meriahkan bulan bermakna ini. Mengenali wanita ini, figurah hebat dalam melaksanakan kerjaya dan mengimbangi kehidupan berkeluarga. Siapakah yang Mira maksudkan? Apakah kejayaan-kejayaan yang dikecapinya? Mira pasti dia mempunyai sokongan dan tulang belakang yang kuat untuk mencapai apa yang diimpikan. Minat mendalam terhadap dunia seni bina menjadikan wanita ini cekal menempuh segala cabaran untuk bergelar seorang arkitek yang berjaya. Lebih cenderung kepada seni, teknologi dan sains sejak kecil lagi, segalanya bermula apabila AR Almas Salma Abdul Rahim, 62 tahun, dibawa berjumpa dengan kawan bapanya iaitu Datuk Zainal Abidin yang merupakan seorang arkitek terkemuka pada ketika itu. Selain pada tu, mak saya arwah Isah, dari kecil dia suka bawa kita tengok rumah ni, rumah tu. Jadi kita pun celiklah mata tengok macam mana orang sediakan rumah dia selesa dan senang dipandang mata. Berpengalaman selama 36 tahun di dalam dunia seni bina, dia telah menjayakan lebih daripada 250 struktur rumah serta bangunan di seluruh Malaysia. Ada dua yang saya bangga. Satu tu Kuang Retreat tu, dia bagi award untuk bangunan yang dibina dengan kayu terpakai dan digunakan sistem tanggam. Cara tradisi orang Melayu, bukan Melayu saja, ramai cultures dalam dunia ni mana dulu dia buat pembinaan tak guna paku. Meraih pelbagai anugerah tidak sesekali menjadikan dia leka dan terus berada di dalam zon selesa, malah menjadi pembakar semangat untuk lebih mencipta kejayaan. Selesa dengan dia, saya faham cara dia kerja dan saya rasa dia pun faham cara saya kerja. Puan Almas ni saya tahu dia very workaholic. Menubuhkan syarikat sendiri sejak tahun 1994, dia begitu menitik beratkan kualiti dan ketelitian di dalam setiap projek yang dipertanggungjawabkan.
Sebagai seorang majikan pun, I think kebajikan pekerja-pekerja selalu diutamakan. Ada persamaannya juga di rumah juga. Kemesraan atau keibuan itu boleh ditranslate kepada situasi di office. Tegas at times dan dia memang very hands on. Dia memang very workaholic. Yep. Dia seorang pengarah yang tegas tapi dalam tegas tu dia ada macam jiwa mendidik. Meskipun sibuk dengan rutin di pejabat, tugas sebagai seorang isteri dan ibu kepada 4 orang anak ini tetap digalas sebaiknya. Alma sentiasa mementingkan masa, terutama apabila bersama keluarga. Kena bagi peruntukan masa untuk itu. Itu kerja tu akan kita adjust balik. Kalau kita kena kerja sampai 2 pagi ke, kita kenalah. Sebab kita dah bagi masa kerja tu untuk anak-anak, untuk apa yang penting untuk dia. So, I rasa itulah cara-cara budak-budak rasa confident tau, dia naikkan self-esteem dia. Sebab dia tahu apa dia buat, ibu bapa dia ada di belakang dia. Melihat peluang dan potensi yang ada di dalam diri, keputusan membuka syarikat sejak 27 tahun lalu juga adalah atas nasihat dan hasil dorongan daripada suami tercinta. Kami ada 4 orang anak yang sudah berjaya, sudah besar-besar. Saya ada banyak masa untuk menolong dan memberi galakan di dalam perniagaan dia. Di sebalik dunia profesional yang diceburi, arkitek berjaya ini cukup rajin dengan aktiviti berkebun dan bercucuk tanam sebagai terapi diri. Saya suka kalau nak makan, kita pergi ambil je kat taman kita. Jadi benda tu memang segar. Ada pilihan bila-bila nak makan, tak tunggu hujung minggu nak pergi pasar ataupun nak cari benda tu kat kedai. Bukan semua tempat ada ulam-ulaman yang kita suka makan. Wanita kelahiran Kelantan ini begitu mencintai alam semula jadi. Pelbagai spesies bunga, ulam-ulaman dan pokok buah-buahan ditanam sendiri di sekitar kawasan kediamannya. Saya suka bunga wangi-wangian. Jadi bila kita jalan kat taman, ikutlah masa, kadang dekat maghrib ke petang-petang tu di luar kan boleh baulah wangi-wangian. Kadang-kadang bila buka pintu besar lepas subuh, angin tiup wangian tu masuk rumah, rasa segar sangat. Anak sulung daripada 3 orang adik-beradik ini juga sering berkunjung ke kediaman bapanya terletak selang beberapa rumah dari rumahnya. Wataknya memang sebagai seorang kakak lah. Saya seseorang yang kita boleh pergi jika ada masalah. Dia very supportive. Kalau ada masalah, dia selalu ada di sisi saya. Kadang-kadang dia garang juga. Tapi macam ayah saya juga garang sikit. Saya bagi pelajaran kepada mereka di sekolah yang baik. Semua ketika belajar di England. Dan saya rasa saya dah bagi kepada mereka pendidikan yang mencukupi hidup kemudiannya atas tanggungjawab masing-masingnya. Tentu saya bangga menjadi suami ke Puan Almas. Dia boleh katakan terkenal lah dalam bidang ni. Ya. Tapi pada saya tak ada masalah dengan itu. Pasal separuh orang suami dia tak suka tau kalau isteri dia lebih menonjol pada dia. Saya berterima kasih kepada kawan-kawan, pelanggan-pelanggan, warga Almas Arkitek, keluarga, terutama kali suami saya yang sentiasa memberi dorongan. Ala bisa tegal biasa, di sebalik rutin harian yang sentiasa sibuk, keluarga tetap menjadi keutamaan. Di usia 62 tahun, wanita hebat ini masih aktif menabur keringat dengan pelbagai usaha dan idea agar terus menjadi contoh kepada arkitek-arkitek muda. Biarpun masih terlalu awal untuk merancang percutian bersama si isi keluarga di hari raya nanti, segmen Relax Sekejap ini berkongsi satu lokasi percutian menarik yang hanya bertumpu di Kuala Selangor sahaja. Rumah Pelangi sesuai dijadikan lokasi percutian bersama si isi keluarga dan boleh melakukan pelbagai aktiviti menarik pada hujung minggu.
Berkonsepkan kekeluargaan, Kampung Pelangi Kuala Selangor merupakan sebuah destinasi santai yang menjadi tarikan ramai kerana keunikannya. Berkeluasan 3 ekar, kawasan pada asalnya adalah tapak perkemahan dan aktiviti ko-kurikulum telah diubah suai hampir keseluruhan lanskap dengan warna-warna pelangi. Pengalaman kita orang dekat sini memang something yang baru. Boleh bagi anak makan, bagi binatang lain makan, ada ayam, ada rusa dan ini boleh naik trend RTV tu memang pengalaman baru untuk budak-budak ni. Sebuah zoo mini turut dibina sebagai inisiatif untuk memperkenalkan dan memberi peluang kepada pengunjung mencipta pengalaman bermesra dengan haiwan. Kalau untuk anak-anak tu kita boleh perkenalkan pelbagai haiwan peliharaan kat sini seperti ayam, arnab dan lain-lain lah haiwan yang terdapat di sini, di mana mungkin kalau di bandar dia orang tak kenal benda-benda ni semua. Kami masukkan pelbagai jenis binatang yang common sebenarnya dalam masyarakat kampung kecuali ostrich lah, kecuali burung unta. Kami nak membawa kepada suasana pengalaman nostalgia mereka-mereka yang tinggal di bandar, kawasan sesat dan sebagainya supaya merasai suasana hidup di kampung. Contoh bangun pagi dengan suara kokokan ayam, suara embek kambing. Sambil tu boleh interaktif secara langsung, boleh pegang, boleh pet feeding ataupun bagi feeding kepada binatang-binatang tersebut. Konsep utama Kampung Pelangi ini ialah lebih kepada kekeluargaan. Sebab itu semua aktiviti yang kami offer kepada pengunjung ataupun penyewa, penginap boleh dilakukan secara bersama dengan ahli keluarga. Contohnya ATV drum train, si anak, si ibu, si ayah boleh naik sama-sama. Enjoy untuk keliling di kawasan Kampung Pelangi. Lebih istimewa, pengunjung juga berpeluang untuk bermalam di penginapan yang disediakan sekaligus mengadakan pelbagai aktiviti pada sebelah malam. Rezeki harus dikongsi bersama. Destinasi ini bukan sahaja tempat percutian, malah memberi sumber pendapatan kepada penduduk setempat. Datang untuk menyaksikan sendiri kewujudan Kampung Pelangi di Kuala Selangor yang alhamdulillah setakat ini mendapat sokongan yang sangat-sangat memberangsangkan daripada semua masyarakat. Lokasi rileks sekejap yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan selain mengukir memori bahagia bersama yang tersayang. Masih lagi bersama dengan Encik Fadli dan Puan Intan di sudut ruang yang berbeza. Okey, baiklah. Puan Intan dan juga Encik Fadli, boleh tak kongsikan sedikit bersama penonton Siti Nona bagaimana untuk meminimumkan dekorasi dan hiasan supaya rumah tidak nampak terlalu sarat? Okey, satu pemilihan warna sangatlah penting. Sebab tu rumah ni pun kita maintain warna putih dan biru saja. Dan dalam masa yang sama, kesesuaian tu tengok saiz rumah. Kalau rumah tu besar, perabot besar. Tapi kalau rumah kecil, jangan sekali-kali pakai perabot yang besar. Untuk perabot pun saya rasa macam isteri saya, dia lebih suka kalau saya ada perabot baru yang dia nak beli, so perabot yang lama tu kita jual pada orang yang lain ataupun kita bagi cuma pada yang memerlukan lah. So daripada kita simpan banyak sangat barang-barang, so lebih baik kita jual dan at least bolehlah cover kerugian yang kita nak beli yang baru tu. Faham. Maksudnya tiada penambahan lagi lah. Maksudnya kalau dah ada yang baru, kita tolak yang lama. Macam tu? Ya, betul. Okey. Dan boleh tak Encik Fadli ataupun Puan Intan kongsikan sedikit tips dalam menghias kediaman untuk penonton kita? Tips tu, again, pemilihan colour, warna amatlah penting. Dan jangan suka menyimpan. Maknanya barang yang dah tak perlu, get rid of it. So kita just cuba untuk meminimumkan ruang sebaik boleh lah.
Yang paling penting sebenarnya kena rajin sebenarnya. Kalau kita Kena malas, rajin. susah juga nak buat benda ni sebenarnya. Iya, kena rajin nak mengemas lagi, nak mengelak, menyusun dan sebagainya. Kena ada kerjasama antara suami dan isteri, so kita sama-sama bantu membantu untuk mengemas rumah lah. Last sekali, ucapan sedikit, ucapan sempena bulan Ramadan. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua umat Islam. Patuhilah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Semoga kita semua selamat, insyaAllah. Selamat berpuasa kepada semua yang umat Islam dan semoga ibadah kita kali ini diterima Allah, insyaAllah. Okay, baiklah. Betul. Terima kasih Encik Fadli, Puan Intan. Sama. Thank you, Mira. Dah hampir jam 3 petang ini, Mira yakin suri rumah dan juga ibu-ibu sudah memikirkan cuadah apa yang nak dimasak untuk berbuka nanti. Namun ada yang sudah buntu untuk memikirkan cuadah kegemaran keluarga. Untuk segmen Air Tangan ini, kita akan berkongsi menu masakan Jepun cita rasa tempatan. Selain sushi, pelbagai lagi hidangan Jepun yang popular dan boleh dinikmati sebagai pilihan cuadah berbuka puasa tanpa perlu mengembara ke negara matahari terbit ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Kuza daripada Mikuza Sushi. Okey, korang macam mana puasa hari ni? Okey. Kebiasaannya dekat Bazar Ramadan kita akan makan makanan yang biasalah kan. Macam ayam golek ke, kuih talam ke. Tapi hari ni kita nak tunjukkan satu menu yang lain sikitlah. Makanan Jepun, salmon bento teriyaki. Ini adalah bahan-bahan dia. Kita perlukan sedikit minyak, tepung jagung, garam, sedikit bijan, lada hitam. Sos teriyaki yang ini korang boleh cari sendiri dekat supermarket tapi make sure cari yang ada halal. Salmon, sedikit salad, brokoli, cauliflower dengan tomato cherry tu untuk balance supaya kita dapat hasil lebih baik lah. Ini adalah nasi Jepun yang masak seperti biasa, cuma kalau nak tukar nasi lain pun boleh. Okey, ini bahan utama dia, salmon. Dia ada sedikit basah tu, korang lap lah dulu. Lepas tu kita ambil garam sedikit dengan black pepper sikit. Tapi kalau bagi yang tak suka black pepper, tak payah guna pun tak apa. Ni tepung jagung. Kita coating atas dia sikit. Untuk bagi dia garing lah. Panaskan minyak dan goreng ikan salmon sehingga garing. Mulakan pada bahagian kulit bagi mendapatkan tekstur kulit ikan salmon yang rangup. Kulit ikan salmon juga boleh menahan permukaan panas kuali tanpa menjejaskan isinya daripada terlebih masak dan kekal berjus. Ini adalah sos teriyaki yang saya cakap tadi yang korang boleh cari dekat pasaran tapi make sure ada tanda halal lah. Masukkan pula sos teriyaki, masak sehingga mendidih dan pekat. Solotkan ia ke atas ikan salmon tadi. Keunikan rasa sos teriyaki menjadikan ia antara bahan asas yang sering digunakan di dalam masakan masyarakat Jepun. Untuk Japanese memang kebanyakan semuanya ada teriyaki sos. Bagi membuka selera, tambahkan sayur brokoli serta kobis bunga. Masak dengan menggunakan lebihan sos teriyaki tadi. Hidangkan bersama salad, tomato cherry dan nasi Jepun. Ini hidangan tadi yang kita buat. Sebagai penutup dia, kita letak sedikit wijan lah untuk naikkan seri dia. Ini adalah menu kedua kita iaitu takoyaki. Seperti mana yang korang tahu, takoyaki dah familiar dekat Malaysia. Korang boleh cuba dekat rumah. Kuza tunjukkan membuat takoyaki dengan mudah lah. Ini adalah bahan-bahan dia. Kita perlukan tepung 1 cup, sos takoyaki, sedikit kobis, garam, inti dalam takoyaki itulah, baking powder, telur 2 biji, daun bawang, bonito, air rebusan bonito, mayonis dengan seaweed powder. Okey, langkah pertama, tepung gandum tadi, 1 cup tadi, setengah sudu, garam, 2 sudu, baking powder. Gaul kesemuanya sehingga sebati. Kemudian kita taruh air rebusan bonito. Kita tuang sedikit demi sedikit ya. Dia punya pun lebih kurang macam ni lah dia punya tekstur dia.
Bancuhan tadi kita dah letak dalam jug ni supaya senang nak tuang dekat dalam pan ni. Macam kalau korang dekat rumah, korang boleh beli dekat luar yang dia jual yang kecil saja. Pastikan dapur korang betul-betul panas ya, baru korang letak minyak. Pastikan setiap lubang tu kena minyak. Ini adalah tepung yang tadi kita bancuh. Korang boleh letak dekat setiap lubang. Masukkan isi sotong, kemudian taburkan pula daun bawang dan kobis yang dihiris nipis. Biarkan masak sepenuhnya. Okey. Kalau korang nampak tepung ni macam dah masak. Dah boleh ni lah. Boleh terbalikkan dia. Tapi ini cara Kuzah lah. Kuzah akan tinggalkan satu lubang dekat depan ni. Supaya memudahkan untuk kita golekkan dia. Tuangkan sos teriyaki bersama mayones Jepun di atasnya. Taburkan juga beberapa helaian bonito mengikut kesukaan. Jangan lupa sedikit serbuk rumpai laut sebagai pelengkap hidangan. Okey, dah siap dua menu kita pada hari ini. Selamat mencuba kepada penonton di rumah sana. Jika ingin merasai sushi yang saya buat, boleh singgah di Instagram kami, Mikuza Sushi. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Sayonara. Selamat berpuasa. Perkongsian Nur, santapan rohani ketika menyambut bulan Ramadan. Dato' Ustaz Zawawi Jusoh ingin berkongsi tips khususnya untuk seisi keluarga mencipta pahala ketika menyambut bulan mulia ini. Jom kita saksikan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Meskipun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya diraikan dalam suasana norma baru, bukanlah halangan. Malah satu peluang untuk mendapat keberkatan berlipat kali ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Ramadan untuk penonton setia Nona. Bersama-sama kami kita berkongsi maklumat, idea bagaimana menyambut Ramadan, norma baru, musim baru COVID-19 kena rancang, barulah kita akan berjaya. Okay. Jadi norma baru dalam berbuka puasa, mungkin kita tak ramai-ramai berbuka di masjid macam biasa kan, panjang. Norma barunya mungkin kita terpaksa makan 2-3 biji kurma, lepas tu kita salat. Kemudian balik rumah masing-masing ataupun ada bungkusan makanan, bungkus mana makanan lah, kita bawa balik ke rumah. Sehingga di Masjid Al-Haram pun tahun ni di Mekah, di Madinah, tak dibenarkan buka puasa ramai-ramai, tak boleh beriktikaf di masjid. Itu bukan negara kita je, seluruh dunia. Iktikaf kita tak ada tahun ni. Mungkin tak ada, tak dibenarkan tidur. Jadi sebenarnya iktikaf satunya kita boleh gandakan qiyamul lail waktu malam di rumah. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak pergi iktikaf tapi hati dia nak pergi sangat, tapi bila terhalang, Islam sebut bila orang biasa buat baik, dia terhalang, walaupun tak buat, anda akan dapat pahala juga. Pahala kerana sebab anda biasa dah buat. Tahun-tahun sebelum ni buat, tahun ni tak boleh buat. Bukan tak nak buat, tapi tak boleh buat, anda dikira berpahala juga. Yang keduanya, tarawih. Tarawih ni orang tua, minta maaf, ibu ayah kita, dia tak boleh pergi masjid. Sebab apa? Kalau dia pergi, bahaya. Bahaya tu, kalau dia pergi juga, salah. Pahala yang utama, kalau semain tarawih, kita boleh buat di masjid ataupun buat di rumah. Sebab tarawih tu tak mesti di masjid. Zaman Nabi dulu, Rasul pernah semayang tarawih di rumah. Norma baru, kalau dulu kan biasa kita pergi lambat. Lambat. Orang nak komat baru sampai. Terhege-hege sampai. Terhege-hege tu bahasa orang malas. Tuan-tuan kena rajin tahun ni sebab oleh kerana terhad, tempat terhad, dah lambat, cukup koram, tutup. Kita kan, kalau kita punya overtime, kita dibayar banyak. Kalau sebut overtime, tak tidur malam, turun pagi, balik petang, tunggal langgang, apa pun kita pergi. Kenapa? Sebab kita nampak benda tu bernilai dan berharga. Jadi tolong belajar, baca dulu apa special Ramadan, apa hadiah Ramadan, apa Ramadan bagi kat kita.
dia datang setahun sekali daripada Allah yang Maha Agung, barulah kita rasa bernilai. Bila rasa bernilai, anda tak nak lepas. Kemudian satu lagi, sedekah. Sebenarnya sedekah yang paling special bila Rasulullah orang tanya, sedekah paling afdal, sedekah Ramadan. Norma baru, apa dia? Semua online. Online, antara online sedekah kepada khairiyat, pertubuhan tertentu dengan online satu. Yang keduanya, bayar zakat pun online. Jadi kena faham konsep itu, guna cara yang betul, dengan jumlah yang betul, maklumat yang betul, biar sampai zakat kita tu. Bulan Ramadan bukan bulan yang tak boleh buat apa-apa. Bulan ni habislah aku. Exercise tak boleh buat, kerja tak boleh buat, yang berberat tak boleh buat. Nak beritahu yang pertama, sebenarnya bulan puasa ni kita kena jaga puasa zahir, puasa batin. Kita boleh beraktiviti tapi jangan sampai berbuka puasa sampai habis tenaga. Itu tak boleh. Dalam Islam, Rasulullah dulu pernah perang Badar dalam bulan Ramadan, perang Badar. Yang kedua, pembukaan kota Mekah, Fathu Makkah, daripada Madinah pergi ke Mekah tu 400 km berjalan kaki bulan Ramadan. Bulan ni bukan bulan tidur. Ramadan bukan bulan tidur, bulan tak ada buat apa, jadi macam buaya kenyang, bukan buaya darat, buaya kenyang. Maka kalau faham puasa sebenar, dia beri kekuatan kepada kita rohani, jasmani kita akan kuat. Jadi itu saja. Itu saja perkongsian saya pada kali ini dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ramadan tahun ini menjadi asbab kepada kita untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan amalan kebaikan. Warna biru ini cukup menenangkan jika kita pandai menyusun dan tidak terlalu sarat. Ia secara tidak langsung dapat membangkitkan keharmonian kediaman. Terima kasih kami ucapkan kepada pemilik kediaman sekeluarga kerana sudi menerima kunjungan kami. Baiklah, kita sudah pun tiba di penghujung siaran. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona. Jika anda mempunyai sebarang pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Jaga diri, jaga kesihatan dan patuh SOP yang telah ditetapkan. Teruskan amalan-amalan mulia pada rukun Islam ketiga ini. Saya Mira Fulsah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga